Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimin Nabila binti Raslan, nombor matrik A180191. Pada hari ini saya akan membuat pembintangan mengenai projek akhir bagi subjek pengangkutan bandar. Baiklah, terdapat 4 aspek penting dalam pembangunan dan perancangan sesebuah bandar, iaitu pembangunan dan perancangan yang menitik beratkan keselamatan pengguna, kesan kepada alam sekitar, kecekapan dan kecanggihan dalam melakukan penambahbaikan, dan kesan kepada peningkatan sosioekonomi. Tempat kajian yang dipilih merupakan tempat di kawasan kediaman saya sendiri, iaitu di Kota Baru, Kelantan. Berikut merupakan peta di sekitar bandar Kota Baru. Baiklah, kini beralih pula kepada peranan bandar dan pembangunan. Bandar memainkan peranan penting sebagai pusat perkhidmatan kepada masyarakat. Peranan bandar sebagai pusat pertumbuhan pembangunan di Malaysia dapat ditinjau dari 4 skala yang berbeza. Pertama ialah skala tempatan, iaitu peranan bandar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kampung dan mukim yang diwakili. Kedua ialah skala negeri, iaitu peranan bandar yang menjadi pusat pembangunan sosioekonomi. Skala yang ketiga pula ialah skala wilayah, di mana bandar berperanan dalam koridor atau pembangunan wilayah. Akhir sekali ialah skala nasional, iaitu peranan bandar dalam kerangka nasional. Okey, beralih pula kepada masalah pengangkutan yang dihadapi di sekitar bandar Kota Baru. Masalah yang pertama ialah kesesakan lalu lintas. Kedua ialah jalan raya yang tidak diselenggara dengan baik. Ketiga pula ialah kekurangan pengangkutan awam. Dan yang terakhir, laluan pejalan kaki dan laluan khas basikal yang tidak mesra pengguna. Mari kita lihat satu persatu masalah yang dihadapi penduduk di sekitar bandar Kota Baru. Masalah kesesakan lalu lintas merupakan masalah yang sering terjadi di pusat bandar, lebih-lebih lagi ketika peningkatan kenderaan pada musim perayaan. Masalah kedua ialah jalan raya yang tidak diselenggara dengan baik. Berikut merupakan keadaan jalan raya yang berlubang dan tidak diturap oleh pihak yang bertanggungjawab. Kekurangan pengangkutan awam juga merupakan masalah yang sering dihadapi kerana hanya terdapat beberapa jenis pengangkutan awam sahaja yang disediakan di Kota Baru. Masalah terakhir ialah terdapat laluan pejalan kaki dan berbasikal yang rosak dan tidak mesra pengguna. Seterusnya ialah polisi pengangkutan yang dicadangkan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Pertama ialah memberikan keutamaan kepada pengangkutan awam sebagai pengangkutan utama penduduk sekitar. Pengangkutan awam juga menawarkan banyak kelebihan yang menguntungkan pengguna. Cadangan kedua ialah menyediakan sistem aduan secara atas talian dan sistem trafik yang dapat memberikan maklumat yang pantas kepada pengguna jalan raya menerusi aplikasi. Informasi ini dapat diakses oleh pengguna di mana-mana sahaja. Ketiga ialah menggunakan teknologi terkini dalam mengawal aliran lalu lintas. Pengangkutan awam berlandaskan pergerakan pintar dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas dan mengurangkan pencemaran. Cadangan polisi yang keempat ialah dengan menguatkuasakan undang-undang bagi menggalakkan penggunaan pengangkutan awam dan pengangkutan aktif. Satu undang-undang menghadkan jumlah kenderaan persendirian di atas jalan raya hendaklah dikuatkuasakan bagi memberi laluan kepada penggunaan pengangkutan awam. Seterusnya, beralih kepada perancangan jangka pendek dalam tempoh 3 tahun. Perancangan jangka pendek yang pertama ialah menyediakan laluan pejalan kaki berbumbung di tempat tumpuan pengunjung dan laluan pejalan kaki yang mesra pengguna, terutamanya bagi golongan OKU. Seterusnya ialah menurap dan menambah pulih dan membaik pulih jalan raya yang rosak. Kemudian, memperhebatkan langkah dalam mempromosikan penggunaan pengangkutan awam kepada masyarakat dan menyediakan jadual pergerakan pengangkutan awam di platform atau stesen dan mengemaskini pergerakan tersebut menerusi aplikasi pintar. Baiklah, untuk perancangan jangka panjang dalam tempoh 30 tahun pula, saya mencadangkan pihak kerajaan untuk menyediakan dan memperluas penggunaan pengangkutan awam di Kota Baru. Selain itu, pihak yang terlibat dapat mengimplementasikan sistem pengurusan trafik yang sistematik bagi memantau dan mengawal kesesakan lalu lintas. Penyediaan kemudahan basikal sewa, tempat letak basikal khas dan laluan berbasikal dapat dilakukan bagi menggalakkan pengangkutan aktif. Lapangan terbang hendaklah dinaik taraf kepada lapangan terbang yang lebih luas
dan besar supaya dapat menambahkan destinasi penerbangan komersial dan dapat meningkatkan infrastruktur pengangkutan udara. Akhir sekali ialah menaik taraf stesen bas kepada stesen bas yang lebih selesa. Kepentingan perancangan bandar ini dapat mengurangkan pencemaran udara, mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan dan dapat mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Kesimpulannya, sebuah perancangan untuk memajukan sebuah bandar memerlukan penelitian yang sangat terperinci demi untuk memberikan sebuah kemudahan yang lengkap dan selesa bagi penggunaan seharian. Itu sahaja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.